Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini iaitu hari Rabu 28 Julai 2021, kita akan belajar tajuk baharu iaitu tema 2, bersih selalu sihat sentiasa. Kita fokuskan dengan tajuk bantu diri anda iaitu pada buku teks masing-masing halaman 16 dan 17. Cikgu harap kamu semua bersedia untuk PDPR kita pada hari ini. Jangan lupa sediakan buku tulis, buku teks, buku kerja dan alat tulis bersama-sama anda. Baiklah, kita lihat standard pembelajaran yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu 1.1.2, mendengar, mengenal pasti dan menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran dengan intonasi yang sesuai dan jelas. Lihat gambar rajah yang diberikan. Tahukah anda gambar rajah tersebut tentang apa? Ya, betul. Tentang tip komunikasi yang bagus. Ada dua pilihan, sama ada gunakan saya atau gunakan awak. Contoh ayat gunakan saya ialah, saya suka bila awak cakap terima kasih. Jangan gunakan awak. Awak tak pernah cakap terima kasih. Contoh lain gunakan saya ialah, saya penat hari ni, boleh tolong saya? Jangan gunakan awak. Awak tak tolong saya langsung. Contoh lain pula untuk gunakan saya ialah, saya rasa kita dah lama tak keluar. Jangan gunakan awak. Awak lebih pentingkan kerja dari saya. Baiklah murid-murid, nampak tak perbezaan antara gunakan saya dan gunakan awak? Okey, jadi gunakanlah saya dalam perbualan seharian. Jangan gunakan awak. Baiklah, lihat pula gambar rajah yang sama di bawah tu. Komunikasi terus, komunikasi kiasan. Kita perlu gunakan komunikasi terus. Contohnya, okey tak kalau saya lipat baju, awak jaga anak? Jangan gunakan komunikasi kiasan. Contohnya, saya kena lipat baju. Saya juga kena jaga anak. Contoh lain komunikasi terus ialah, saya penat hari ni. Kita keluar lain kali, okey? Jangan gunakan komunikasi kiasan. Awak masak je lah apa yang ada dalam peti ais tu. Murid-murid nampak kan perbezaan antara komunikasi terus dan juga komunikasi kiasan? Komunikasi terus, kita cakap secara terus dan sampai kepada pendengar ataupun orang yang sedang bercakap dengan kita. Manakala komunikasi kiasan mempunyai maksud tersirat. Mungkin orang tersebut faham dan mungkin juga orang tersebut tidak faham. Baiklah, itulah antara tip komunikasi yang bagus. Boleh amalkannya dalam kehidupan seharian. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah, pertama, murid dapat mendengar dan menyatakan sekurang-kurangnya 5 pernyataan sama ada betul atau salah berdasarkan audio ceramah tentang cara-cara menangani masalah kemurungan dengan jelas. Yang kedua, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 langkah yang perlu diambil untuk membantu rakan yang mengalami tanda-tanda masalah kemurungan dengan menggunakan medium rakaman suara atau audio. Apakah yang perlu anda tahu tentang kemurungan? Kemurungan merupakan suatu penyakit dan bukannya kelemahan karakter individu. Kemurungan menyebabkan seseorang mengalami kesedihan yang berpanjangan. Kemurungan menyebabkan hilang minat terhadap aktiviti yang digemari. Kemurungan boleh dialami oleh sesiapa pun.
Kemurungan boleh dirawat. Proses pemulihannya memakan masa. Sokongan pelbagai pihak amat penting bagi memudahkan proses pemulihan. Dan tekanan perasaan akan menyebabkan kemurungan menjadi lebih teruk. Apakah yang perlu anda lakukan jika anda mengalami kemurungan? Pertama, anda perlu bercakap atau berkongsi perasaan dengan orang yang anda percayai. Kedua, anda perlu mendapatkan bantuan profesional daripada pegawai kesihatan atau doktor. Yang ketiga, anda perlu meneruskan aktiviti yang anda sukai atau cari alternatif lain jika aktiviti sebelum ini tidak lagi sesuai. Yang keempat, anda perlu sentiasa berhubung dengan keluarga atau sahabat anda. Yang kelima, anda perlu makan dengan teraturnya dan tidur dengan secukupnya. Yang keenam, anda juga perlu bersenam secara teratur. Dan yang ketujuh, anda perlu mengelakkan pengambilan alkohol atau dadah. Anda sedih? Anda kecewa? Tahukah anda tanda-tanda anda mengalami kemurungan? Pertama, perasaan pesimistik. Kedua, rasa tidak tenteram dan mudah marah. Yang ketiga, kurang daya tumpuan dan sukar membuat keputusan. Yang keempat, amat sensitif, pendiam dan suka mengasingkan diri. Yang kelima, gangguan tidur. Yang keenam, cepat letih, lesu dan tidak bermaya. Yang ketujuh, selera makan terganggu. Yang kelapan, sentiasa rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Kemurungan ialah suatu penyakit. Usah risikokan diri anda dengan kemurungan. Ingat, anda ceria, anda bahagia. Baiklah, tugasan pertama, dengar rakan anda menyampaikan ceramah dengan telitinya. Kemudian, kenal pasti pernyataan yang diberikan, sama ada betul atau salah. Tapak menjawab tugasan diberikan dalam bentuk Google Form. Pautan Google Form juga diberikan dalam Telegram kelas. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para guru dan murid-murid sekalian. Pada pagi yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah tentang cara-cara menangani masalah kemurungan. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut mengenai masalah kemurungan, eloklah saya menerangkan maksud kemurungan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kemurungan ialah keadaan apabila seseorang mengalami rasa kecewa dan putus asa yang diiringi dengan gejala seperti sukar tidur, lembab berfikir dan rasa bersalah yang keterlaluan. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan dapat berlaku dalam jangka masa yang panjang. Tanda kemurungan termasuklah kesedihan, hilang minat terhadap aktiviti-aktiviti yang biasanya mendatangkan keseronokan, cepat rasa letih, mudah putus asa, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur atau terlebih tidur, hilang selera makan, penurunan berat badan, rasa tidak tenteram dan mudah marah. Selain itu, terdapat juga simptom-simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan, gangguan penghadaman serta mudah cemas. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sebenarnya kemurungan boleh dirawat. Sekiranya anda mengalami simptom-simptom kemurungan yang saya telah sebutkan tadi, anda hanya perlu bertenang dan berfikiran positif.
Amalkan gaya hidup yang sihat dengan melakukan aktiviti riadah. Selain itu, luahkan masalah yang sedang anda hadapi kepada ahli keluarga, rakan-rakan yang dipercayai dan bertemu dengan doktor atau pegawai kesihatan. Akhir sekali, elakkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan anda stres jika anda sedang menghadapi kemurungan. Setakat ini sahaja perkongsian ilmu saya pada kali ini. Saya mohon maaf andai ada tersilap bicara. Izinkan saya melafazkan serangkap pantun sebelum saya mengundurkan diri. Bunga mawar dalam jambangan, baunya harum, sungguh mempesona. Cegah diri daripada kemurungan, pasti hidup lebih bermakna. Sekian, saya akhiri kalam saya dengan ucapan terima kasih. Tugasan kedua, andaikan rakan anda mengalami tanda-tanda masalah kemurungan, jelaskan sekurang-kurangnya 3 langkah yang perlu anda ambil untuk membantunya. Hantar jawapan anda menggunakan medium rakaman suara atau audio kepada guru masing-masing.